اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعظم ميلاد على وجه البشرية. Selawat dan salam ke atas junjungan kita paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sambutkan pada malam ini kelahirannya, yang ianya itu sehebat-hebatnya daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama wa ahlu sirah, berkata para ulama ahlu sirah, lam yahduth fil ard a'zamu miladin kamiladil Habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, tak akan mungkin ada lagi kelahiran yang sangat hebat, sempurna, luar biasa selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam sahibur rahmati was sa'adati wal farahi lil alamin jami'an. بقول الله سبحانه جل في علاه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kerana paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rahmat, untuk memberikan kelebihan, memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan, memberikan kegembiraan lil alamin, seluruh sekalian alam. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya diutuskan untuk umatnya, tapi Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk sekalian alam, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku hantarkan engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. قال العلماء قبل ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم كان الناس في جاهلية عمياء، كل يقتل الآخر وكل قوي يظلم الضعيف ويشربون الخمور ويواعدون النساء، بمعنى الأطفال يدفنونهم في التراب. هذا مجال الإنس ويقطعون الطرق. أما في مجال الشياطين والجن كانوا يسترقون السمع، وكانوا يكثرون من الكهنة والسحر، وكان الأرض جميعا في غاية من الظلم ومن القحط ومن الفسوق ومن الفجور قبل ميلاد صلى الله عليه وسلم. Maka seperti mana telah diberitahukan oleh para ulama, sebelum kelahiran paduka baginda Nabi Muhammad SAW, kita lihat bagaimana dahsyatnya kehancuran sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka itu orang-orang jahiliyah berbuat keburukan, ada yang sampai meminum arak, ada yang sampai berbuat kehancuran, ada yang sampai merompak gat'ut tariq. Dia duduk dekat jalan-jalan sunyi, bila orang lalu saja dia rompak. Ini nama dia gat'ut tariq kan. Kemudian ada yang mengambuskan anak perempuannya hidup-hidup, dan macam-macam lagi kejahatan-kejahatan dan perkara-perkara buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ini dalam satu hal yang lain. Dalam satu hal yang lain pula, mereka yang menyembah kepada berhala, yang menyembah kepada api, yang menyembah kepada iblis, syaitan, mereka yang beramal dengan tilik, yang beramal dengan sihir dan sebagainya, maka ini semua perkara-perkara yang kehancuran, yang dahsyat ini berlaku sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. فأذن الله تعالى لهذا النور أن يظهر. فأذن الله تعالى لهذا النور أن يظهر. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan nur yang penuh dengan keberkatan ini dizahirkan di atas bumi. قال العلماء أصحاب السيرة قبل ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصلت أو ظهرت هناك إرهاصات بمعنى حدوث، سيحدث شيء عظيم في الأرض قبل ميلاده. حصلت أمور تدل على أن الذي سيأتي له شأن عظيم وتسمى الإرهاصات. Maka para ulama menceritakan bahawasanya sebelum kelahiran Nabi Muhammad, hampir-hampir nak dekat dengan waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW ni, ada berlakunya irhasat, ataupun perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ianya itu menggambarkan dan mengalamatkan akan ada sesuatu yang besar, yang hebat yang akan berlaku di atas bumi.
Allah Subhanahu wa taala fi surah al-jin yaqul ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Harsan syadidan wa shuhuba, al-haras wa hum al-hurras min al-malaika wa syuhub alladhi tarjumu al-shayatin. Ini surat al-jin. Maka seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jin, ketika mana digoncangkan itu arash, maka datanglah Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad, perlindungan dan penjagaan daripada para malaikat ketika itu bagi seluruh ahli-ahli yang ada di dalam bumi. Kana al-jinnu qabla wiladati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ahlu siyar lahum tariq ila as-sama' yasma'una al-akhbar allati fil ard thumma ba'da dhalik yarji'un wa yukhbiruna al-kuhan walakin biqurbi wiladati al-habib arada asy-syayatin an yastariqu faja'ahum al-'adhabu min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ba'da hadhihi al-ayah wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' maqa'ida faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada bi barakat milad al-habib sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika dahulu ini jin syaitan ni dia ada satu jalan daripada bumi ni, dia boleh jalan pergi dekat langit tu, kemudian dia akan mendengarkan setiap perkhabaran, setiap perkara yang tak baiklah supaya dia nak buat kehancuran dekat atas dunia ni. Akan tetapi ketika mana nak dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala pun menutupkan ini jalan. Maka sehingga kan ini iblis, syaitan, jin ni kalau nak naik lalu dekat lorong tersebut untuk nak mendengarkan daripada alamat-alamat nak membuatkan kerosakan di atas muka bumi, maka mereka itu akan mendapatkan pembantaian yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang seterusnya daripada surah Jin tadi. Fa iblis al-akbar ma min hadath yahduth fil ard illa ya'rif. فقبل ولادة النبي حصلت هزة في عالم الباطن يحصل هزة فيعرفون أن شيء عظيم حصل فأرسل جميع جنوده من الشياطين لكي يعرفوا ما الذي حصل. لم يعرفوا، ذهبوا إلى كل الأرض لم يعرفوا ماذا حدث. Dan kebiasaannya ini iblis, dia punya kepala dia, iblis yang paling bos sekali. Dia ni biasanya kalau ada apa-apa tu dia macam boleh tahulah apa benda yang akan berlaku dan sebagainya. Tapi ketika mana nak menghampiri kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ini bapa segala iblis ni, yang bos ni tadi, dia tiba-tiba menjadi bergetar, menggigil. Keadaan dia tu seakan-akan langsung tak tenang. Kemudian dia nak ambil tahu, nak cari tahu ni apa yang berlaku ni, apa yang terjadi ni. Pergi ke sana, pergi ke timur, pergi ke barat, pergi ke utara, pergi ke selatan, maka tak dapat diketahui. Allah dah blokkan dah. Lepas daripada tu tak dapat lagi dah di kelebihan-kelebihan macam yang sebelumnya, sebab berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala iblis idzan ana sa'adhhab wa dhahaba iblis lima ataahu Allah min quwwah dhahaba yabhath fa'arafa anna fi Makkah fi shay' فأراد أن يقترب عرف أن في مولود هنا فعندما أراد أن يقترب فضربه جبريل بجناحه رجعه إلى المشرق. Maka ini Allahumma salli ala Muhammad, si iblis ni tadi seakan-akan dia dapat merasakan macam ada satu tarikan dekat tanah kota Makkah, seakan-akan macam ada satu kelahiran, seakan-akan macam ada sesuatu yang hebat ni dekat kota Makkah ni. Maka kekuatan daripada Allah, segala kekuatan tu daripada Allah. Maka ini iblis pun dia datang sampai dia dekat kota Makkah. Maka datang Jibril alaihi salatu wasalam. Ini Jibril libas ini iblis dengan dia punya sayap. Brum. Bersepah ni iblis kembali ke tempat asal dia. Qala iblis wa jama'a ashabahu wallah wa yahlifu la'annahu ya'rif arhamar rahimin wa rabbuhu qala in dhahara hadha al-maulud lan nu'bada fil ard. Yani al-asnam hadhi satukassar. Maka kata ni iblis dekat dia punya kuncu-kuncu dia, kau tahu tak, ini ada satu kelahiran yang sangat dahsyat. Wallahi, iblis ni bersumpah atas nama Allah. Memanglah iblis ni mengaku bahawa Allah tu Tuhan. Fir'aun dia yang tak mengaku Allah Tuhan. Iblis tahu Allah Tuhannya.
Maka iblis ni kata, wallahi, atas nama Allah yang aku bersumpah, kuncu-kuncuku, ini kelahiran yang luar biasa. Kelahiran ini akan menyebabkan seluruh daripada berhala-berhala semuanya akan dihancurkan. Qala ahlu siyar fa'indama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi batni Aminah waladat atau hamalat bi Sayyidah Aminah min syahri Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, كم شهور هذه؟ 8 أشهر. ربيع الأول جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan ketika mana seperti mana para ahli sirah memberitahukan, ini Sayyidah Aminah bintu Wahb ketika mengandungkan paduka baginda Nabi Muhammad SAW itu bermula daripada bulan Rajab. Maka berlalulah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9 ashur. Maka 9 bulanlah berlalu mengandungkan Sayyidah Aminah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada bulan Rabiul Awal, bulan ini. Qalat Aminah alaihi salam radhiyallahu anha, "Indama ahsastu bi syai'in sya'artu bi syai'in lam yash'ur bihi an-nisa' 'inda al-wiladah." Maka Sayyidah Aminah ini memberitahu, aku ni ada merasakan sesuatu, tapi rasa sesuatu ni rasa yang tak sama macam orang lain ketika mengandungkan anak. Walakin sya'artu bi khawfin qalil. Tapi ada sedikit aku rasa macam takutlah, sedikit ada. Qalat fara'aitu ta'ir abyad yamsahu bi janahihi ala sadri fadhahaba kullu ma ajid. Sebab ada satu ketika ada datang satu ta'in yang dia tu datang kepada Sayyidah Aminah, kemudian dia mengusapkan di atas dada Sayyidah Aminah, kemudian dia terus berjalan. Qala thumma ba'da dhalik atani atin bi syarabin fasharibtu. Fa'indama sharibtu ra'aitu fil ghurfah ثلاث نساء طوال لم أرى مثلهن إلا في بني عبد مناف، قوم من القريش كانوا مشهورين نساءهم بالطول. فسألتهن من أنتن؟ كيف عرفتن أني حامل أو سألت؟ قالت أني مريم بنت عمران وهذه آسيا وهؤلاء من الحور العين. أتينا ليستأنسن بهن وبعد ذلك يفرحن بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. 3. نعم والباقي حور العين. Maka suatu ketika Sayyidah Aminah ini ada satu minuman untuk dia minum. Maka dia pun meminumlah daripada minuman tersebut. Setelah selesai dia minum daripada minuman tersebut, ini Sayyidah Aminah meletakkan itu gelas. Kemudian tiba-tiba dia melihat ada 3 orang perempuan yang tingginya luar biasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tingginya orang perempuan ini sangat dahsyat, luar biasa. Yang dikatakan orang perempuan yang tinggi-tinggi macam ni kebiasaannya itu di zaman Bani Abdul Manaf. Yang mana Bani Abdul Manaf ni terkenal orang-orang perempuannya itu orang-orang perempuan yang tinggi-tinggi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka datang ni 3 orang perempuan kepada Sayyidah Aminah. Kemudian Sayyidah Aminah bertanyakan, macam mana kalian boleh tahu bahawasanya aku ni sedang mengandung? Sedangkan yang datang itu siapa? Yang pertamanya Sayyidah Maryam, ibu kepada Nabi Isa. Yang keduanya Sayyidah Asia, ibu yang menjaga Nabi Musa. Dan yang ketiga yang lain-lainnya itu hurun ain, daripada makhluk-makhluk Allah yang baik. Seperti seorang perempuan yang tinggi luar biasa. Qala fa amintu wartahtu ala maji' mithl hadha an-nur al-'azim. Maka tadi yang asalnya ada sikit rasa perasaan takut, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan ini orang-orang perempuan perintah mukminin sekalian alam ini, menyebabkan Sayyidah Aminah menjadi rasa tenang, menjadi rasa aman daripada ketakutan yang berlaku pada dia sebelumnya. Kullama hasala laha kana min al-ghaib, al-ma' wal-masah kullu min Allah, min al-ghaib.
Maka semua yang berlaku tadi, itu cawan minum air dan semua itu gaib. Kalau orang lain tak nampak, orang lain sekadar nampak macam itu cawan terangkat gitu, macam tak ada cawan kan. Tapi ini hanya Sayyidah Aminah saja yang diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan buat beliau kerana mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aminah alaiha salam radhiyallahu anha, natakhayyal al'an nahnu iyyakum natakhayyal kaifa milad al-habib al-mustafa al-azim al-mu'azzam. Maka sekarang ini kita cuba duduk berkhayal seketika itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Sekarang ni bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuba kita duduk, kita khayalkan agak-agak macam mana agaknya kelahiran paduka baginda Nabi Muhammad SAW. Qalat fahaula'i alladhina hadarna qamu yakhdumna sayyidatina Aminah fadakhalat tuyurun kathirah jiddan manaqiruha az-zumurrud wa ajnihatuha al-yaqut. Qalat fazdahamu fil ghurfah hatta ghattayna aini. Maka ketika mana nak dilahirkan paduka baginda Nabi Muhammad SAW ini, maka banyaklah orang-orang perempuan yang datang hadir tu untuk nak khidmat kepada Sayyidah Aminah untuk nak melahirkan. Bukan sekadar itu, ada datang burung-burung yang datang ni sangat banyak, tak terkira berapa banyaknya, yang mana hidungnya itu daripada berliannya, dia punya sayapnya itu daripada zamrud, yaqut, jadi daripada permata. Yani nak katakan itu burung-burung yang indah, sangat dahsyat, luar biasa, yang mendatangi seluruhnya ke kawasan Sayyidah Aminah tersebut, yang tak langsung, tak terkirakan, menutup seluruhnya. Oh, tak katakan itu, ini burung-burung datang maka tutupkan semua kawasan itu sehingga orang tak nampak ni macam mana Sayyidah Aminah ni nak melahirkan. وهذه الأخبار ثابتة في سيرة العلماء الصالحين وليس من الأساطيل الأكاذيب، ولكن هذه مثبوتة في الكتب، وهذه الطيور من الجنة. Maka ini bukan kisah-kisah yang main suka-suka nak bawa aje. Orang-orang tu cerita, orang-orang ni cerita macam sedap terus itu. Bukan. Ini adalah yakni sirah, khabar yang sahih daripada kitab-kitab yang diberitahukan bagaimana keadaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah, burung-burung yang terlalu banyak yang berterbangan mendatangi Sayyidah Aminah tadi, semuanya didatangkan oleh Allah daripada syurga. Qalat Aminah, عندما جاءت تلك الطيور رأيت أنه خرج مني 3 أنوار، نور بالمشرق ونور بالمغرب ونور فوق الكعبة. Maka kata Sayyidah Aminah, ketika aku ni nak melahirkan ini, maka keluar daripada dada aku ni ada 3 nur yang sangat hebat. Satunya nur daripada masyrik, daripada timur. Satunya daripada maghrib, daripada barat. Satunya daripada atas, daripada tempat yang agungnya ni, yang datang keluar daripada hati, daripada bahagian dada Sayyidah Aminah. قال العلماء هذه دلالة على أن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم سينتشر في المشرق وفي المغرب. Maka para ulama menyebutkan itu adalah dalil bahawasanya ini Nabi Muhammad SAW selepas membesar akan diutuskan menjadi Rasul, dan agama yang akan dibawa oleh paduka baginda Nabi Muhammad SAW ini akan menyebar seluruh daripada timur sampai seluruhnya ke barat. Qala an-nabiy fil hadits as-sahih, ana da'wat abi Ibrahim wa ru'ya ummi allati ra'at qabla an talidni. Hadha hadits sahih. وإن أمي حين وضعتني رأت نورا أضاء لها قصور الشام، ورأت نور أضاء لها بصرى، وفي رواية رأيت نورا أضاء لي قصور صنعاء في اليمن. Maka aku ini bersumpah atas nama Tuhanku Ibrahim, Nabiullah Ibrahim. أنا دعوة أبي إبراهيم. الله يقول في القرآن الله على لسان إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم. فالله استجاب دعوة النبي إبراهيم وهو النبي محمد، بعث الله لهم النبي محمد. Nah, seperti mana ini Nabi Ibrahim yang menyampaikan bahawasanya ketika mana nak dilahirkan Nabi Muhammad SAW ni ada nur yang besar, yang sangat dahsyat, luar biasa, yang dia itu memancarkan sampai ke ila Jabal, ila qusur Syam, sampai kepada istana Syam,
sampai juga kepada istana Busra, Iraq. yakni Iraq di Busra, sampai juga kepada di Yamannya. Qala ba'da dhalik فأجاني مخاض يسير. عرفت المخاض الذي يأتي قبل الولادة، ماء قليل يخرج من المرأة. قال فجاء مخاض يسير جدا فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم. خرج بعد ذلك المخاض. Kemudian ketika mana nak dilahirkan Nabi Muhammad SAW ni, itu orang perempuan biasanya sebelum dia nak lahir yang keluar dulu tu apa tu? Air ketuban. Air ketuban biasanya banyak kan yang keluar. Tak tahulah saya, banyak rasanya. Tapi ini Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidah Aminah nak melahirkan, keluar sikit je daripada air ketuban, terus keluar Nabi Muhammad SAW. Qalat Aminah fanadartu ilaihi fa idza wajhuhu adwa min al-qamar fa kharaja sallallahu alaihi wasallam kama qala al-ulama lam yakhruj kama nakhruj nahnu, kharaja min fawqi as-surrah. Maka ini Nabi Muhammad SAW ketika keluar saja daripada perut ibunya Sayyidah Aminah, kata Sayyidah Aminah, aku memandang kepada wajah anak yang aku lahirkan ini, oh wajahnya itu cahayanya lebih dahsyat daripada bulan purnama. Cahaya nurnya, yakni kehebatan yang dilahirkan ini sangat dahsyat yang tidak terperikan, luar biasa. Dan ketahuilah, ini Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW bukan jalan normal, tapi di bawah daripada dia punya pusat keluar. Bukan juga nak kata macam Caesar tu, bukan. Ada orang hari ni kadang-kadang kita tengok dekat media sosial tu, lepas dia belajar sirah sikit, oh ingatkan Caesar ni zaman sekarang je, Rasulullah pun Caesar. Lah, bukan. Ini Nabi Muhammad SAW keluar bukan macam yang biasa-biasa orang lahir ya. Kalau normal orang lahir keluar daripada jalan bawahnya. Kalau tidak pun dia Caesar tu dipotong dekat perut. Tapi ini Nabi Muhammad SAW keluar daripada bawah pusatnya, keluar dalam keadaan yang sangat mudah, terlahirlah Nabi Muhammad SAW. Sa'alu ahada masyaikhna Al-Habib Al-Jufri. Maka bertanyakan seseorang kepada guru kami Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri. Rajul mustafsir, yani كيف رسول الله لم يخرج من الرحم. Maka ditanyakanlah kepada Al-Habib, kepada guru kami Al-Habib Al-Jufri, orang lelaki tanya, macam mana ni Rasulullah Nabi Muhammad tak keluar daripada rahim? Habib هذا الجفري ايش يقول؟ قال حتى انا ما خرجت من الرحم. قال انا راسي كبير. Maka Al-Habib Al-Jufri kata, oh aku pun tak keluar daripada rahim. Maka terperanjat, sebab kepala aku besar ya. Maksudnya tak keluar daripada rahim ni bukan keluar daripada faraj, anus. Kan biasanya orang perempuan melahirkan daripada bawah. Jadi ini orang datang, dia tanyalah kepada Al-Habib Al-Jufri, macam mana Rasulullah SAW tak keluar ikut jalan normal? Jadi Habib Ali pun kata, oh aku pun keluar bukan ikut jalan normal. Maka terperanjat dia. Maka Habib Ali pun tersenyum mengatakan, sebab kepala aku besar ya. Maksudnya lahirnya tu tak boleh lalu jalan normal, dia kena Caesar lah, macam tu keadaan. Qala fara'aitu Rasulullah kharajan sajidan bi ra'sihi wa rafi'an usbu'ahu ila as-sama' nadhifan tahiran mutahharan mukahhalan muhtakinan. Maka macam kita sebutkan tadi, bukan bermakna Rasulullah SAW ni dilahirkan dalam keadaan Caesar, tidak. Cuma Al-Habib Ali tadi sebutkan, aku pun tak keluar ikut jalan normal, boleh juga keluar. Tapi Nabi Muhammad SAW cara dilahirkannya itu tidak ada samanya seperti mana makhluk-makhluk, seperti mana manusia-manusia yang lainnya, sangat special. Dan ketika mana dilahirkan paduka baginda Nabi Muhammad SAW ni keluar dalam keadaan bersujud, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi, dalam keadaan yang sangat luar biasa keadaannya bersujud. Biasanya bayi ini dilahirkan berdarah-darah lagi, nak kena mandikan, bersihkan. Nabi Muhammad SAW ketika keluar daripada perut ibunya seperti selesai dibersihkan, bersih, wangi, luar biasa, dalam keadaan bersujud, yang mana matanya pun sudah siap bercelak, keadaannya itu sudah siap sempurna, seakan-akan baru selesai disiapkan. Qala fa hadara fi tilka al-ghurfa min al-malaikah ورئيسهم جبريل إلى سماء ربنا وإلى عرشه ممتدون في لحظة ولادته. فقال سيدتنا آمنة والله عندما نظرت إلى ابني محمد عرفت بأنه ليس ولد كما الأولاد، لم يخرج بالدم أو يخرج، خرج بالنور، فعرفت أن له شأن عظيم.
Maka ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka datang banyak ribuan para malaikat, dan bersama dengan para malaikat ni ketua daripada kalangan para malaikat, yakni Jibril alaihi salatu wasalam, dan mereka ni memenuhi daripada tempat Sayyidah Aminah ni tadi sampai ke langit, sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya sangat dahsyat luar biasa. Maka kata Sayyidah Aminah, sesungguhnya bayi yang aku lahirkan ini bukanlah bayi yang biasa-biasa. Sesungguhnya anak yang aku lahirkan ini bukanlah anak yang keadaannya itu tidak. Ini mestilah salah satu pemberian dan salah satu perkara yang sangat dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan daripada kelahiranku ini. Fa akhbaru jaddahu Abdul Muttalib wa kana yatuf. Fa farih mubashara ila baitiha wa akhadahu wa dhammahu ila sadrihi wa tafa bihi bil Ka'bati sab'an. ثم سمعت سيدتنا آمنة قائلا يقول اذهبوا به المشارق والمغارب لكي يتعرفوا عليه العالمين. Maka diberitahulah khabar tentang kelahiran ini kepada datuknya ataupun bapa mertua kepada Sayyidah Aminah, yang namanya Abdul Muttalib. Zaman-zaman dulu, orang-orang terdahulu yang Islam belum sampai lagi, mereka ni berlaksanakan haji juga, umrah juga dekat Kaabah tu, dia tawaf juga. Sebelum Islam datang, sebelum adanya ini agama Islam yang hari ini yang kita bawakan ini, maka orang-orang jahiliah mereka tu ada satu pemikiran dan pemahaman bahawa itu Kaabah tempat yang agung. Mereka buat tawaf juga dan sebagainya. Jadi ini Abdul Muttalib dia sedang bertawaf. Ketika mendapatkan khabar bahawasanya Sayyidah Aminah telah pun melahirkan, Abdul Muttalib ini pun terus berlari balik ke rumahnya, pergi mengambil cucunya yang baru dilahirkan. Terus diambil dan dibawa ke hadapan Kaabah dan bertawaf sebanyak 7 kali pusingan. Qalat Aminah lamma kharaja sallallahu alaihi wasallam ra'aitu 3 malaika nazalu. Wahid minhum ma'ahu dalu hakul ma'. والثاني طست من ذهب طست والثالث لديه حريرة بيضاء الحريرة من الجنة بيضاء. Maka ketika paduka baginda Nabi Muhammad SAW ni diambil oleh datuknya Abdul Muttalib keluar sahaja daripada rumah, maka Sayyidah Aminah ini melihat datang malaikat membawakan 3 perkara. Yang pertamanya membawa 1 baldi, yang keduanya membawa 1 macam potongan plate daripada emas, dan satunya lagi yakni selai kain yang berwarna putih. Qala sahibud dal wal awwal qarrab at-tast fa akhadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghasaluhu bima'i at-taslim min al-jannah thumma qala li sahib al-lifafa iftah al-lifafa wa sayyidina Aminah tanzur fa kharaja khatam. قال لم أعرف مثل ذلك الخاتم من قوة جماله وهو خاتم النبوة فطبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهره لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. Dan ketika mana selepas dilahirkan ini Sayyidah Aminah, datang tadi 3 perkara yang dibawakan oleh para malaikat ini. Maka malaikat yang pertama yang membawakan 1 baldi ini tadi, maka dia pun terus mengambil ini paduka baginda Nabi Muhammad SAW dan dibersihkan, dimandikan, yang mana air tersebut datang daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, yang kedua yang membawakan seperti potongan kain tersebut, membukakan, dan di dalam kain tersebut seperti ada 1 cop, macam cop moho macam tu, yang dicopkan di belakang badan paduka baginda Nabi Muhammad SAW, yang hari ini yang biasa kita tengok Muhammad Rasul Allah. Bacanya tu jangan daripada atas, kalau silap nanti dia punya etikat boleh jadi kafir, yang biasa ada dekat cincin dan sebagainya tu. Bacanya daripada bawah. Ini khatam Nabi Muhammad SAW. Rasulullah punya ta'zimkan Allah, sampaikan jadi terbalik. Nama Rasulullah ni dia tak bawah, Muhammad Rasul Allah. Jadi bacaannya tu Muhammad Rasulullah. الختم النبوة هذا يختلف عن الختم محمد رسول الله في ظهره هي قطعة لحم. طيب. Maka ini khatam nubuwah ini tadi, dia tu sedikit berbeza lah, bukan yang macam itu yang ada di belakang badan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi yang berada, yang yakni khatam
tanda kenabian Nabi Muhammad SAW yang ada di bahagian tengah belakang badan Rasulullah ini seperti segumpal daging yang ada pada belakang badan Rasulullah. فنكتفي بهذا القدر من سيرة النبي ونسأل الله أن يفرح قلبه بنا جميعا. Maka cukuplah sehingga di sini daripada sedikit kisah sirah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan bagi seluruh kita semua yang hadir. وأطلب من الجميع الدعاء لي إن شاء الله. Maka Syekh Khalid Suud meminta seluruh yang hadir untuk mendoakan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah.